Datang satu fitnah, mati hati manusia. Datang satu fitnah, orang soleh pun tak tahu mana betul mana salah. Kan datang satu zaman, dah tak tahu dah, tak boleh beza mana baik dan mana buruk. Inilah fitnah yang sangat bahaya. Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengoklah macam Dajjal sendiri kan, Dajjal. Dajjal ni kalau orang tak mengaji lah, dia mudah ikut Dajjal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala abil qasimil amin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatih lima uliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Muliakan pengerusi Surau Al-Ulum Kota Damansara, Tuan Imam Barisan Ajudan Kuasa, tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan masyarakat, muslimin dan muslimat yang dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dapat kita sampai di Surau Al-Ulum ini. Nama pun Masya Allah Al-Ulum. Ulum ni ilmu-ilmu lah Masya Allah. Ini tempat orang yang berilmu. Dan ini tempat yang disebarkan ilmu. Dan kita sedang berada di majlis ilmu. Dan kita adalah umat ilmu. Dan pentingnya ilmu sehingga wahyu yang turun yang paling awal adalah berkenaan dengan ilmu. Seperti Allah firman, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu 5 ayat yang pertama sekali turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu Rasulullah khalwah, iaitu menyendiri di Gua Hira, di Jabal Hira, ataupun disebut Jabal Nur. Dua-dua betul, tak ada masalah apa. Maka turunlah malaikat Jibril alaihi salam buat pertama kalinya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti yang diriwayatkan dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Nabi sedang duduk di Gua Hira, datang malaikat. Datang dan terus menyebut Iqra. Nabi pun, Allahumma salli ala Muhammad, respon, ma ana biqari'in, aku tak boleh baca. Ataupun ada juga ulama yang maknakan ma ana biqari'in, maksudnya apa yang aku nak baca. Ma situ boleh kita kata tidak, ataupun boleh katakan apa yang aku nak baca. Waktu itu Nabi rasa macam ini mimpi ke apa ni, satu benda pelik berlaku. Tiba-tiba datang seorang terus suruh Iqra. Waktu tu Sayyidina Jibril alaihissalam dia peluk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pelukan yang kuat, yang erat. Dia lepas, dia sebut lagi Iqra. Nabi jawab lagi, ma ana biqari'in,
dia peluk lagi. Sehingga kan 3 kali malaikat Jibril peluk Nabi SAW di Gua Hira. Kita kalau boleh pergi Mekah ni buat umrah ataupun haji, singgahlah sekejap di Gua Hira. Kecuali kita tak mampu untuk daki dah. Kenapa kita nak pergi? Setengah orang dia kata, pergi buat apa? Kan ada kelebihan. Ini apa pahaman ni? Apa pula tak ada kelebihan? Kita pergi cerita sirah Nabi Muhammad, ingat peristiwa yang berlaku pada Nabi Muhammad, bertambah iman kita, tak ada kelebihan. Ini pelik ni. Ada kelebihan dia. Kerana itulah tempat berlaku sejarah yang sangat besar untuk Nabi Muhammad dan juga untuk umat dia. Iaitu turunnya Al-Quran dan turunnya Sayyidina Jibril sebagai pemimpin para malaikat. Pemimpin malaikat. Nabi SAW pernah ditanya oleh Sayyidina Jibril alaihissalam, wahai Rasulullah SAW, siapakah manusia yang paling utama dan terbaik? Nabi kata, mereka adalah yang hadir waktu perang Badar. Itu yang terbaik. Sehingga Allah firman, if'al ma syi'tum, buatlah apa yang kamu nak, dosa kalian telah diampunkan. Tapi sahabat ni taklah dosa dah ampun dah, buat apa pun tak ada masalah apa, Allah tak kira dah. Kalau kita dia panggil kalau bahasa orang muda lah ni, tak. Sahabat lagi tunduk dan patuh kepada Allah, lagi syukur kepada Allah, dan lagi malu kepada Allah, lagi rasa cinta kepada Allah, lagi bertambah ketaatan dan ibadah kepada Allah. Ini para sahabat Nabi SAW. Jadi Jibril pun menyambung apa yang disebut oleh Nabi Muhammad, mereka yang terbaik adalah yang hadir perang Badar. Kata Jibril, ya Rasulullah, begitu juga malaikat yang terbaik dalam kalangan semua para malaikat adalah malaikat yang turun waktu perang Badar juga. Kalau orang tanya kita siapa manusia terbaik dalam kalangan umat Nabi Muhammad, yang pertama memang Nabi Muhammad itu confirm dah, itu tak boleh nak dibanding dah. Di kalangan sahabat dan di kalangan umat secara umumnya, jawapannya seperti yang disebut oleh Rasulullah, mereka yang hadir perang Badar. Jumlah mereka 313 orang. Ada yang menyebut 314 orang. Tak apalah, mana-mana pun khilaf. Jadi, dan malaikat yang terbaik pula, jawapannya malaikat yang turun di perang Badar, termasuk Sayyidina Jibril, Sayyidina Mikail, termasuk tu, dan para malaikat yang lain. Ini yang terbaik. Kenapa? Allah pilih mereka untuk menyaksikan Yaumal Furqan, Yaumal Taqal Jama'an, kan Allah firman Al-Quran, hari yang Allah nak membezakan, nak dipanggil apa, nak pisahkan di antara hak dan batil. Jadi hari itu adalah hari yang Allah menangkan kebenaran dan Allah kalahkan kebatilan. Okey, tak apalah. Jadi Sayyidina Jibril peluk sampai 3 kali, sebut Iqra. Ini surah Al-Ulum, ini berkaitan dengan Jibril ini. Kenapa Jibril turunkan wahyu Allah dan ilmu Allah ini? Itu Iqra. Sampailah Jibril sebut Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, sampai 5 ayat. Nabi pun ikut dan Nabi dah automatik, dia terhafal dah. Jadi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ini berkenaan dengan ilmu. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Kenapa dikaitkan bacalah, iaitu ilmu, dengan disebut nama Allah Subhanahu Wa Taala? Ini pengajaran besar, panduan besar, petunjuk besar untuk kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa apa ilmu yang kita baca, ilmu yang baiklah, itu adalah ilmu yang telah Allah limpahkan dan Allah kurniakan, yang datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa saja ilmu? Khususnya ilmu yang kita baca, bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Allah, nama Tuhan yang menciptakan. Maksudnya ilmu yang menyampaikan kita kepada tunduk pada Allah. Ilmu yang bawa kita kenal Allah. Ilmu yang bawa kita, Allah senang, sujud kepada Allah. Ilmu yang menyebabkan kita rasa takut pada Allah. Inilah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dikaitkan ilmu dan juga penciptanya, pemberinya, yang menganugerahkannya,
Itu Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap orang yang membaca ilmu, setiap orang yang mendapatkan ilmu, setiap orang yang mengkaji ilmu, setiap orang yang mendalami ilmu, jangan lupa bismi rabbikal ladzi khalaq. Dengan Allah yang menciptakan. Bukan dengan diri sendiri kita faham ilmu, bukan dengan diri sendiri kita boleh dapat banyak ilmu, tapi dengan anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Membaca itu satu sebab atau wasilah untuk mendapatkan ilmu. Tapi ilmu yang sebenar-benar yang kita dapat adalah ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga menimbulkan takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita semakin mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Okey ya. Ini surah Al-Ulum, masya-Allah, nama hebatlah. Surah ilmu-ilmu. Ilmu-ilmu apa ni? Ilmu-ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Allamal insana ma lam ya'lam. Dialah Allah yang mengajarkan manusia apa yang sebelum itu manusia tak tahu. Ini Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah kita masuk surah ni kita dapat apa yang kita belum tahu, insya-Allah. Dan mudah-mudahan kita apa yang kita tahu pula semakin dalam Allah beri kefahaman pada kita semua. Ilmu Allah tidak akan habis-habis. Seperti disebut dalam Al-Quran, kalaulah diambil pohon-pohon dan ranting-ranting di atas muka dunia ini, berapa banyak tu? Ada tak saintis kaji berapa banyak pokok ada di dunia ni? Tak terkira tu. Kalau buat kajian pun mungkin agak saja. Okey. Tepatnya yang tahu Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan pokok pohon tu sendiri. Allah cipta dia dan Allah tahu berapa jumlah dia. Tidaklah selai daun yang tumbuh ataupun yang kering dan jatuh, melainkan semua itu dalam pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Hebatlah. Maha agung Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sebut subhanallah bila kita tengok ciptaan Allah. Maha suci Allah. Allah Subhanahu. Jadi kalau kita ambil semua pohon-pohon ranting-ranting yang ada atas muka dunia ini, kita jadikan pen dan kita jadikan laut itu sebagai dakwat untuk tulis ilmu Allah. Allah kata tak habis-habis, tulis tak habis-habis lagi. Itu pun ditambah lagi laut yang seterusnya. Laut ni dah habis dah, Allah tambah laut yang baru. Tak akan habis lagi catat ilmu Allah. Tak pernah habis. Sampai kita mati, kita tidak mencapai ilmu yang Allah senang, ataupun ilmu semuanya, tidak. Kalau kita mati, kita hidup balik, kita mengaji lagi, tak sampai juga seluruh ilmu ataupun keseluruhan ilmu, tak capai. Ilmu itu umpama laut, dan apa yang kita faham dan kita dapat ilmu ini yang kita ada, umpama jari yang kita celup dalam laut, kita angkat, ada basah-basah dekat jari, itulah ilmu kita. Yang kita tak tahu itu banyak lagi. Sebab itu bila seseorang itu mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, dia rasa dia jahil. Kenapa yang aku tahu sikit saja, yang aku tak tahu banyak lagi? Sikit pun engkau bagi, bukan aku faham-faham sendiri, tapi engkau anugerah juga, masya-Allah. Jadi ni Allah. Jadi sebab itulah orang yang betul-betul mengenal Allah tak pernah merasai dan mengakui sayalah yang paling alim, yang paling mengetahui. Kerana apa? Dia dah kenal Allah sahaja yang maha mengetahui. Aku tak tahu pun, tapi dia yang bagi aku tahu sikit ilmu. Alhamdulillah daripada dia makin tunduk rasanya. Okey ya. So itulah perumpamaan bahasa Melayu pun, jadilah seperti apa? Padi. Semakin berbuah, semakin banyak tu dia tumbuh biji-biji padi tu, semakin tunduk. Maksudnya semakin mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, semakin tunduk. Semakin penuh ilmu Allah yang mengenalkan pada Allah, semakin tunduk. Takkan angkat. Kenapa? Merasakan tak ada apa pun, semua pemberian dia. Itu hakikat dia macam tu. Allamal insana ma lam ya'lam. InsyaAllah kita masuk surah ni, kita dapat ilmu banyak insyaAllah. Sama ada ilmu tu yang kita belajar daripada guru atau yang kita baca di sini, ataupun ilmu kefahaman yang Allah beri dalam hati kita, yang didatangkan perantaraannya para malaikat. Malaikat mulhim dia panggil ya. Malaikat yang mendatangkan ilham. Malaikat ilham yang tak. Dan semua ilmu lah. Ilmu-ilmu yang mendekatkan diri kepada Allah, kita minta Allah bagi kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan kita minta lindung daripada ulum yang tidak manfaat. Kita minta surah Al-Ulum ini ulum yang manfaat. Ulum nafi'. Ilmu nafi'. Dan Nabi SAW minta doa kepada Allah, minta lindung. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'.
Ya Allah, aku mohon lindung kepada Engkau daripada ilmu yang tidak manfaat, ulum yang tak manfaat. Allah SWT. Ilmu-ilmu yang tidak manfaat, ilmu yang tak manfaat. Jadi apa saja ilmu, Nabi minta lindung, janganlah ilmu tu tak manfaat untuk aku. Apa maksud ilmu tak manfaat? Ilmu yang tak manfaat maksudnya semakin kita menuntut ilmu itu, semakin kita meninggikan diri. Na'udzubillah min dzalik. Kita menghina orang lain, kita anggap orang yang tak tahu langsung. Kita lah, bila orang tegur, ustaz, saya nak tegur ustaz sikit. Tegur apa? Aku ustaz, aku tahulah. Tu masalahnya tu. Terima teguran daripada siapa saja. Kita ustaz ke, kita tok guru ke, yang tegur kita walaupun orang yang tak ngaji sekalipun, ataupun budak-budak sekalipun, mesti terima. Kerana agama kita ajar, jangan tengok siapa menegur, tengoklah apa yang dia tegur. Macam tu agama kita ajar. Jangan tengok nilai orang, ni tak boleh tegur aku ni sebab sijil dia macam tak tinggi. Tu masalah, problem. Masalah itu. Jadi jangan tengok siapa yang menegur kita. Boleh jadi dia budak-budak. Boleh jadi dia orang yang duduk di lepak tepi jalan. Tapi tengok apa dia tegur. Dia tegur tu betul juga tu, aku ambil. Kalau tak betul aku tak tepi. Terima kasih saja. Macam tu. Jadi Masya Allah, mudah-mudahan kita masuk surah Al-Ulum, kita dapat ulum, ilmu-ilmu yang manfaat. Ilmu manfaat pula apa? Ilmu yang semakin kita dapat, semakin kita memandang keaiban diri kita. Itu disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah. Tanda mendapat ilmu manfaat, semakin kita mengaji, semakin kita nampak kekurangan kita. Aku ni banyak tak sempurna, tak elok lagi ni, ataupun mengaji lagi. Seperti kata Al-Imam Asy-Syafi'i, semakin aku mengkaji ilmu, mendalami ilmu, semakin aku melihat diri aku ni jahil. Maksudnya semakin tak tahu. Sebab yang tahu itu lagi banyak tu, lebih banyak. Contoh, Allah senang. Contoh, kita masuk di satu tempat, kita nampak tempat tu kecil. Allah senang. Tapi kita datang daripada tempat yang lebih kecil. Okey. Kita duduk tempat kecil, kita masuk ke tempat yang lebih besar sikit maksudnya. Kita nampak, luas. Allah senang. Dan kita anggap itu dah luas. Rupanya bila kita buka pintu, ada lagi luas. Kita akan anggap tempat yang kita duduk sebelum tu yang kita anggap luas, tak luas. Kecil kita anggap. Ada lagi luas lagi. Masuk yang luas kita anggap dah paling luas, buka lagi luas lagi. Akhirnya kita kata apa? Sebenarnya tempat yang aku duduk ni kecil saja. Yang belum aku masuk tu lebih luas. Ilmu ni bila kita membaca sikit, buku yang kita baca sikit, kita rasa macam kita dah, ilmu kita dah cukup. Bila kita baca lagi buku, baca lagi kitab, baca lagi, mengaji lagi, kita nampak yang ni tak tahu lagi, ni tak tahu lagi, ni tak tahu lagi. Akhirnya yang tak tahu itu lebih banyak daripada yang kita tahu. Sebab tu kita akhirnya rasa jahil lah aku ni, bukan alim pun. Jadi ini penting kita sentiasa semangat untuk menuntut ilmu, kerana kita umat ilmu dan kita duduk di surau yang disebut Al-Ulum. Masya Allah. Jadi dan Allah SWT kurniakan kepada kita semua ilmu-ilmu yang mendekatkan diri kita kepada Allah SWT, yang akan menyebabkan hati kita semakin tunduk. Maka itu penting ilmu, khususnya kita di akhir zaman. Pada waktu yang sedikit ini kita baca sedikit hadis akhir zaman, sikit saja, sebagai peringatan untuk kita umat Nabi SAW. Setengah orang dia pandang rendah, pandang lekeh. Dia kata apa wajah di akhir zaman? Bagi tauhid lah, bagi tafsir lah. Sebenarnya wajib kita mengaji tentang pesanan Rasulullah untuk umat akhir zaman, wajib. Kenapa? Allah SWT. Rasulullah dah tahu apa yang akan berlaku di zaman ini, dan Nabi sangat sayang pada kita, maka Nabi ingatkan kita, ini akan berlaku, ini jalan keluar dia. Ini akan berlaku, ini jalan keluar dia. Berhati-hati dengan kumpulan ini. Berhati-hati dengan keadaan ini. Berhati-hati dengan fitnah ini. Kita umat akhir zaman, kita tak baca hadis akhir zaman, itu pelik. Kita umat yang duduk di zaman fitnah, kita tak baca hadis-hadis tentang fitnah-fitnah yang bahaya untuk kita. Akhirnya kita hanyut tanpa sedar. Alhamdulillah min dzalik. Sebab itulah para sahabat sendiri mengambil berat tentang fitnah-fitnah yang akan berlaku. Pernah satu hari bila Nabi duk cerita pasal Dajjal,
Sahabat kata, ya Rasulullah, macam mana kalau Dajjal keluar zaman kami? Ambil peduli. Padahal sahabat tahu dah Nabi sebut akhir zaman nanti. Sahabat masih risau, takut terjatuh dalam fitnah Dajjal, sehingga sahabat takutnya mereka terjatuh dalam perkara yang dimurkai oleh Allah atau tersesat jalan. Tanya Rasulullah, ya Rasulullah, macam mana kalau Dajjal keluar zaman kami? Nabi kata, kalau zaman Dajjal keluar zaman kalian, aku dan kalian akan menentang dia, lawan dia maksudnya. Itu kekuatan iman as-sahabah. Adapun kita umat akhir zaman, Nabi kita jangan lawan. Nabi suruh sembunyi. Nabi suruh baca surah Al-Kahfi. Nabi kata bila Dajjal datang jangan pergi jumpa dia. Kenapa? Iman kita bukan macam sahabat. Dajjal bagi apa pun kat depan, letak depan sahabat, sikit dia tak pandang. Kenapa? Keimanan mereka. Allah SWT. Kalau nak ditimbang gunung-gunung yang ada dengan iman sahabat, berat lagi iman sahabat. Allah SWT. Jadi sahabat dia tidak akan terpengaruh dengan dunia. Dan juga syahwat-syahwat, hawa nafsu yang mempengaruhi, tak akan terpengaruh. Ini keimanan sahabat lah. Dia panggil anak murid Rasulullah, dibimbing oleh Rasulullah SAW. Okey. Jadi, maka Nabi SAW sebut dalam satu hadis, ini tentang mujizat dan kemuliaan Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, dan hadis ini daripada Sayyidina Huzaifah Al-Yamani. Beliau mengatakan, qama fina Rasulullah SAW maqaman ma taraka fihi syai'an ila qiyamis sa'ati illa dzakarahu. Hafizahu man hafizahu wa nasiyahu man nasiyahu. Wa innahu la yakuna minhu syai' qad kuntu nasituhu fa arahu fadhkurahu kama yadhkuru rajulu wajha ar-rajuli idza ghaba anhu thumma idza ra'ahu arafahu. Okey. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda dalam hadis Sayyidina Huzaifah Al-Yamani meriwayatkan, Nabi pernah berdiri di hadapan kami. Qama fina Rasulullah. Diri. Allah SWT. Berdiri sampaikan khutbah lah. Nabi khutbah dengan menyatakan semua perkara yang akan berlaku sehingga kiamat. Khutbah Nabi pada hari itu beza. Kebiasaan Nabi cakap tentang hukum hakam, nasihat, tarbiyah sahabat. Allah SWT. Tapi hari itu khutbah Nabi hanya bicara tentang apa yang akan berlaku. Esok akan berlaku ini. Akan datang tahun sekian-sekian. Akan datang zaman sekian-sekian. Seolah-olah perkara ini tak berkait dengan sahabat pun. Tapi Nabi cakap, bukan zaman kamu, zaman nanti. Tapi ini akan berlaku, ini akan berlaku, ini akan berlaku. Semuanya diceritakan oleh Rasulullah, kata Sayyidina Huzaifah Al-Yamani. Hinggalah ila qiyamis sa'ah, sehinggalah berdirinya kiamat, iaitu berlakunya kiamat. Maksudnya panjang khutbah Nabi SAW. Daripada lepas subuh sampai zuhur, berhenti solat. Lepas zuhur sampai asar, berhenti solat asar. Asar sampai maghrib. Berapa jam tu? Cerita apa yang akan berlaku sehingga hari kiamat. Ini dah dipanggil apa? Satu keistimewaan Nabi Muhammad. Allah beri kepada Rasulullah SAW ilmu, sehingga ilmu Nabi ni bukan hanya ilmu yang lepas tu Nabi tahu, seperti cerita Nabi Yusuf, Nabi terdahulu, cerita Dzulqarnain, cerita Ashabul Ukhdud. Ni semua cerita zaman dulu. Cerita Nabi Musa, cerita Fir'aun. Tu ilmu zaman dulu ada di dalam dada Nabi SAW. Ilmu yang zaman Rasulullah ada dalam dada Rasulullah SAW. Dan ilmu-ilmu pengetahuan yang akan datang tentang masa depan ada dalam dada Rasulullah SAW. Dan itu juga ilmu dan Al-Quran. Quran ni ada ilmu masa lalu, ada ilmu masa sekarang untuk digunakan, ada ilmu masa depan. Masa depan ada akan berlaku ini, akan berlaku ini. Kan Quran cerita tentang kiamat, tentang dia panggil apa, mahsyar, tentang akan berlaku, tentang Ya'juj dan Ma'juj. Bukankah itu masa depan? Masa depan. Maka kata ulama, siapa yang menguasai ilmu Quran dan hadis, dia telah menguasai ilmu 3 zaman. Lepas, sekarang, akan datang. Lengkap ilmu. Masya Allah. Dari segi ilmu, dia panggil apa? Wahyu lah, Quran dan hadis. Okey, jadi Nabi cerita semuanya, kata dia. Nabi tak tinggal satu perkara pun. Mengingatinya siapa yang mengingatinya, dan melupainya siapa yang melupainya. Disebabkan Rasulullah cakap khutbah terlalu panjang, ada yang ingat, ada yang lupa. Ada yang sahabat ingat waktu subuh tu, ada yang sahabat ingat waktu zuhur tu. Panjang sangat. Terlalu panjang maksudnya, sebab banyak.
maka ada sahabat yang ada hanya hafal di part-part tertentu saja. Ada yang hafal banyak, ada yang hafal sikit. Okey. Allah SWT, apabila antara perkara tersebut berlaku dan saya melihatnya, lepas Nabi wafat, Sayyidina Huzaifah al-Yamani masih hidup. Dia kata, apa yang Rasulullah cakap pada hari itu, panjang tu khutbah, aku lihat depan mata aku telah berlaku. Macam-macam berlaku selepas Nabi wafat. Fitnah-fitnah yang berlaku. Seperti Nabi sebut, Sayyidina Umar ni dia penutup pintu fitnah. Dia umpama pintu. Fitnah duduk kat dalam, Sayyidina Umar dah umpama pintu. Nabi sebut hadis. Dan Sayyidina Umar tanya, ya Rasulullah, pintu tu akan dibuka atau dipecahkan? Sayyidina Umar tanya. Nabi kata, pintu ni akan dipecahkan. Sayyidina Umar faham, saya akan dibunuh. Saya akan dibunuh. Dan Sayyidina Umar kena bunuh waktu mana dia sedang solat. Jadi selagi mana ada Sayyidina Umar, fitnah tak akan masuk dalam umat Islam. Bila wafat Sayyidina Umar je, lepas tu berlaku macam-macam yang pelik-pelik. Fitnah yang pelik-pelik. Dahsyat. Ujian kepada para sahabat, para tabi'in, dinasti seterusnya sampailah zaman kita. Fitnah itu masuk dalam umat Islam. Fitnah ni apa? Fitnah ni bukan maksudnya fitnah orang. Itu satu maksiat. Jenis maksiat dia panggil. Itu tak tepi. Itu bicara tentang perkara-perkara maksiat yang dilarang oleh Allah. Fitnah yang dimasukkan oleh Rasulullah ini adalah satu ujian yang Allah timpakan atas individu ataupun satu jemaah, satu kumpulan, ataupun sebuah negara, sebuah masyarakat. Fitnah itu ujian. Dan ujian dalam fitnah ni ada dua. Yang pertama, fitnah saja, dia panggil fitan, fitnah-fitnah. Yang kedua, mudhillatil fitan, fitnah-fitnah yang menyesatkan. Fitnah-fitnah yang menyesatkan. Bila datang fitnah ni, umat sesat. Umat terpesong, na'udzubillah min dzalik. Ini fitnah yang paling bahaya. Ini dimaksudkan oleh Rasulullah, datang satu fitnah, mati hati manusia. Datang satu fitnah, orang soleh pun tak tahu mana betul, mana salah. Akan datang zaman macam tu. Akan datang satu zaman, dah tak tahu dah, tak boleh beza mana baik dan mana buruk. Inilah fitnah yang sangat bahaya. Disebutkan oleh Rasulullah SAW. Tengoklah macam Dajjal sendiri kan, Dajjal. Dajjal ni kalau orang tak mengaji lah, dia mudah ikut Dajjal. Kenapa? Kalau ikut hadis Rasulullah, Dajjal akan hidupkan ibu dan ayah, keluar dari tanah. Contoh, tapi ni syaitan lah. Contoh dia main kat kita. Na'udzubillah lah, mudah-mudahan kita tak sempat jumpa Dajjal lah. Kita pun tak tahu selamat ke tak kalau jumpa dia ni. Iman-iman kita ni, mudah-mudahan selamat lah insyaAllah. Okay. Bila Dajjal main, dia kata ikut aku, akulah Tuhan. Allah senang amat. Okay. Kita tak saya tak percaya. Engkau manusia macam aku. Dia manusia lah. Kau tak percaya aku boleh hidup, kau mati. Keluar daripada tanah ibu dan ayah kita yang telah mati. Keluar dari tanah. Macam tu. Keluar dari tanah. Allah SWT. Dan ibu dan ayah ni cakap, sebiji suara ibu dan ayah, sebiji muka, ya sama. Ibu dan ayah akan cakap, wahai anak, inilah Tuhan. Kan kami dah mati, kami dah jumpa. Sembahlah dia, ikutlah dia, akuilah inilah Tuhan yang sebenar. Siapa yang tak belajar tentang hadis Nabi SAW, dia kata, wah ini betul-betul mak ayah dia, boleh pegang pula siap dia peluk pula anak dia, pujuk, ikutlah, mak pun beriman pada Tuhan ni, inilah Tuhan kita. Orang yang tak tahu goyang iman. Orang yang tahu, dia akan jawab, ini Rasulullah telah khabarkan bahawa kamu ini pendusta, ini syaitan bukan mak ayah saya, syaitan menyerupai mak ayah saya. Akan tolak lah. Tapi inilah tipu muslihat dia. Itu baru muslihat tentang menghidupkan orang mati. Banyak lagi muslihat dia, sehingga kan orang yang teguh iman pun ada yang terikut dengan dia. Seperti ada hadis Nabi SAW, satu hadis Nabi kata, bila Dajjal muncul nanti akan keluar seorang yang dia mendakwa dia orang yang berilmu. Memang dia mengaji lah, mungkin sijil dia tinggi lah. Dia kata, wahai orang kampung sekalian, bila Dajjal datang di tempat ini, sayalah yang akan menghadapinya. Saya akan berdebat dengan dia. Nak debat dengan Dajjal. Dia nak kalahkan Dajjal dalam debat. Dia nak Dajjal mengaku kata dia adalah pendusta. Bila Dajjal sampai kata Rasulullah, dia keluar. Hadis ini kita boleh tengok dalam kitab Syekh Fahmi Zamzam tentang Iqtarabatis Sa'ah tu, ada hadis ni. Dia keluar bila Dajjal sampai.
Dia nak debat. Suka debat dengan orang dengan Dajjal pun nak debat. Rasulullah kata lari. Rasulullah kata sembunyi. Duduk diam-diam baca surah Kahfi. 10 awal atau 10 akhir. Dia nak pergi keluar rumah, nak pergi debat. Rasulullah kata dia keluar dalam keadaan dia sangat benci pada Dajjal. Seorang yang memusuhi Dajjal, bila sampai dan bertemu dengan Dajjal, dia pengikut setia Dajjal. Ikut setia. Dia ingat dia kuat. Aku ni mayang terjaga ni. Aku ngaji banyak, sijil aku tinggi ni. Keluar jumpa saja Dajjal, jadi dia panggil best friend. Atau jadi PA, tolong bawa beg Dajjal pergi mana-mana. Alhamdulillah. Okey tolong bawa laptop dia. Okey bawa. Jadi PA tengok. Jadi pengikut setia Rasulullah SAW. Maksudnya apa? Bila Nabi pesan mesti ikut. Nabi kata jangan jumpa. Nabi kata lari daripada dia ataupun sembunyi. Jangan pergi keluar. Nak tengok dia bagi apa? Bahaya. Tegasnya kata-kata Nabi ini sampai dalam kitab Al-Imam Ibn Kathir tentang hari kiamat. Ada satu fatwa ulama mengatakan siapa yang sengaja keluar daripada rumah nak pergi tengok Dajjal bawa apa, maka dia jadi orang kafir. Kafir terus dia. Kenapa? Mengingkari Nabi SAW. Dan dia tu memang dah tahu dah mesti akan terikut. Tak diikut. Dia keluar juga seolah dia macam rida dengan Dajjal. Kafir dia. Jadi sampai ada fatwa macam tu, na'udzubillah min dzalik, bahaya. Dajjal ni dia akan bawa kemewahan, dia akan bawa syurga kata Rasulullah. Ni fitnah dia. Tipu daya dia. Allahumma salli ala al-kadzdzab dia bawa syurga, dia bawa neraka. Kiri kanan dia ada syurga dan neraka. Nampaklah indah syurga dia tu. Ini neraka azab. Rasulullah kata kalau engkau ditangkap dan diberi pilih sama ada nak masuk syurga Dajjal apa? Semua kenikmatan hawa nafsu di situ ada. Nak apa? Kata dia. Perempuan ada. Kau nak ni? Ada. Ni ada. Semua ada. Kenikmatan nafsu semuanya. Neraka tu dia panggil apa? Seksaan-seksaan yang diperlihatkan. Kata Rasulullah, kalau kamu diberi pilih oleh Dajjal, pilihlah neraka tu yang dia tunjuk tu. Maka itulah syurga Allah SWT. Walaupun kita masuk tu, kita akan dibunuh, diseksa. Masuk. Akhirnya adalah syurga Allah SWT. Kita pilih apa yang disukai oleh hawa nafsu, bagi syurga dunia, habis. Itu neraka Allah SWT. Dajjal tengok. Jadi dengan dakwah kita kuat tak apa. Boleh kita boleh. InsyaAllah jom. Jangan betul bahaya sekali ya. Jadi Nabi ceritakan semuanya. Nabi khutbah dari subuh sampai tengah hari, dari tengah hari sampai petang, sampai maghrib. Ini menunjukkan betapa penting dan besarnya peringatan Rasulullah kepada umat akhir zaman. Siapa umat akhir zaman? Kita semua umat akhir zaman. Kena tahu apa pesanan Nabi SAW. Okey ya. Tapi jangan pula kita kaji terlebih pula. Ada orang kaji terlebih. Dia terlampau kaji konspirasi sampai dia pun orang konspirasi. Okey. Dia pun ahli konspirasi akhirnya. Dia buat konspirasi pada orang Islam sebenarnya. Okey. Dan dia lah orang konspirasi sebenarnya. Okey. Tak, jangan macam tu. Kaji konspirasi atau eskatologi, dia panggil ilmu eskatologi. Silakan mengkajinya. Tetapi bukan semua kita pegang. Kalaulah yang kita nampak macam pelik sangat ataupun macam tak perlulah kita ambil tahu perkara itu, letak tepi. Dan jangan sampai terlalu risau kerana Rasulullah dah bagi jalan keluar. Jalan keluar dia apa? Badiru bil a'mal, bersegera beramal. Kamu akan selamat daripada fitnah. Ada jalan keluar. Contoh Dajjal ni, ada orang sebut pasal Dajjal sampai semua orang jadi macam takut. Jangan macam tu. Memanglah kena takut dengan fitnah tu. Tapi ada jalan keluar. Bagi solusi atau jalan keluar untuk orang. Contoh senang je. Nabi kata hafal surah Kahfi 10 awal atau 10 akhir, ayat 10 akhir. Mana-mana pun boleh. Hanya itu yang Nabi cakap. Dan ulama bahas kenapa 10 awal surah Al-Kahfi ni. Ni ada tim media Al-Kahfi, masya-Allah. Mesti hafal Al-Kahfi ni, masya-Allah. Al-Kahfi ni maksudnya gua Ashabul Kahfi yang 7 orang ataupun berapa orang tu yang zaman dulu tu. Pemuda-pemuda yang taat pada Allah, mereka tidur lebih kurang 300 tahun. Satu orang muda ni suka tidur lama-lama sebab dia buat Ashabul Kahfi. Jangan kata apa. Okey. Ashabul Kahfi tidur. Sebab apa Allah tidurkan mereka? Untuk selamat daripada zaman fitnah yang mereka hadapi. Allah nak selamatkan iman mereka. Orang muda ni dia kata apa? Saya tidur banyak ustaz sebab nak selamat dari fitnah. Gua dia mana? Gua dia. Bilik dia, gua dia. Okey ya. Masuk Kahfi dia. Kahfi tu gua dia lah, Ashabul Kahfi lah. Boleh lah Ashabul Kahfi jugalah, insya-Allah.
Tapi bukan ashabul kahfi jugalah, sebab sampai tak sembahyang subuh, Zuhur tak sembahyang. Okey. Terus jadi Allah senang amat. Jadi Nabi cerita semuanya, maksudnya penting. Benda ini bahaya yang akan mendatang. Dan Nabi sayang pada kita semua. Kita umat akhir zaman. Yang Nabi tak mau kita ni tertimpa kecelakaan, kebinasaan. Kasihnya Rasulullah pada kita. Nabi ni rindu nak jumpa kita semua. Kan Nabi pernah sebut, Nabi duduk dengan sahabat, Nabi kata, rindunya aku kepada ikhwani, ikhwan saya. Ikhwan ni maksudnya kawan-kawan ataupun rakan-rakan. Orang yang rapat lah, maksudnya orang yang rapat. Sahabat kata, ya Rasulullah, bukankah kami ikhwan engkau? Nabi jawab, bal antum ashabi, bahkan kalian adalah sahabat, bukan ikhwan. Ikhwan ni orang lain. Ikhwan ni orang yang datang selepas wafat aku, tak pernah melihat aku, tapi mereka beriman dengan aku. Kemudian mereka menolong agama aku, tolong agama Rasulullah SAW. Apa yang dibuat oleh AJK Surah Al-Ulum, ini bahagian daripada tolong Rasulullah SAW. Kerana bila ada majlis ilmu, kita pakat duduk, hadis Rasulullah disampaikan, tolong Rasulullah SAW. Balighu anni walau ayah, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Sahabat bila dengar Rasulullah suruh sampaikan apa yang Rasulullah sampaikan, sahabat keluar daripada bumi Madinah dan Mekah. Sehingga kan yang wafat di Madinah, di Baqi' tu tak ramai mana pun. Yang lebih ramai wafat di luar daripada kota Madinah. Kenapa tu? Dakwah ila Allah. Nak sampaikan apa yang Rasulullah suruh, kita sampaikan di sini. Walaupun Nabi di Madinah sana jauh beribu kilometer, tapi AJK Surau Al-Ulum telah menolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun jauh daripada tempat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sana. Okey Jadi sikit lagi kita pun dah nak masuk Isyak. Saya pun tak boleh lewat sebab saya ada lagi 1-2 benda lagi. Dia panggil apa? Kita punya aktiviti lah malam ni. Tak apalah. Jadi sikit lagi Nabi pesan, kita umat akhir zaman. Nabi rindu kita, Nabi cinta kita. Sebab tu Nabi pesan untuk kita. Kita kalau sayang ke anak-anak, macam-macam kita pesan. Hang nanti bila besar, jangan buat ini, jangan buat ini. Maka kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua menyebabkan Allah Subhanahu wa taala membuka segala perkara-perkara yang akan berlaku untuk Rasulullah memperingati umatnya yang akan datang supaya mereka selamat. Itu yang Nabi nak, kita selamat di akhir zaman. Dan alhamdulillah kita tengok pada hari ini, tak kira di negeri manapun, di negara manapun, umat Islam masih dalam keadaan selamat. Masih pegang dengan agama. Masih menghidupkan sunnah Rasulullah, akhlak Rasulullah. Masih ada majlis-majlis yang baik. Di mana pun kita pergi, kita tengok, Masya Allah, Islam tu masih kuat. Maka kenapa? Kerana inilah doa Nabi Muhammad untuk kita semua. Inilah berkat dakwah Nabi Muhammad. Inilah berkat pesanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga pewaris Rasulullah, para ulama, tak putus-putus. Mereka ini di mana saja bersungguh-sungguh untuk menyampaikan apa yang datang daripada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara kelebihannya adalah mengetahui perkara-perkara ghaib yang akan datang. Tapi jangan kita keliru pula. Jangan kita kata saya baca ayat Quran. Ayat Quran kata perkara ghaib ni Allah yang tahu Orang lain tak tahu. Seperti Allah firman, wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu. Allah senang amat. Ini ayat Allah Subhanahu wa taala surah Al-An'am. Apa maksudnya? Dan di sisi Allah Subhanahu wa taala jualah mafatihul ghaib, kunci-kunci perkara yang ghaib. Maksudnya hanya Allah yang tahu perkara yang ghaib. La ya'lamuha illa hu. Tidaklah siapa pun yang mengetahuinya, itu perkara yang ghaib, perkara yang akan datang, illahu, melainkan dia sahaja, itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita, oh ini macam mana ustaz ni kata asal yang akan datang, perkara ghaib Rasulullah sampaikan, tapi Allah firman pula Allah tak beritahu kat siapa-siapa, Allah saja yang tahu. Jangan baca satu ayat, itu satu ayat Allah menyebut tentang dia mengetahui yang ghaib. Tapi bila dia mengetahui yang ghaib, dia ciptakan perkara yang akan datang itu, bolehkah dia memberitahu pada hamba dia? Boleh? Allah SWT. Sebab itu Allah firman, fala yuzhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada min rasul. Maksudnya apa? Maka dia tidak memberitahu perkara ghaib ahadan, kepada seorang pun,
Allah senang, ataupun kepada siapa pun, boleh maksudkan begitu juga, illa man irtada mir rasul, melainkan kepada mana-mana rasul yang diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak ada? Allah tak beritahu, Allah tak khabarkan perkara gaib kepada siapa, pada seorang, melainkan rasul yang Allah ridha. Okey, kata ulama, inilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ridha kepadanya dan Allah buka perkara yang gaib sehingga Rasulullah mengetahui perkara yang gaib. Perkara gaib ni bukan setakat Nabi tahu tentang Dajjal, Nabi Isa ni. Bahkan apa yang akan berlaku di zaman Rasulullah pun Rasulullah tahu. Yang Allah buka lah. Yang Allah buka. Okay? Seperti mana Allah SWT Muhammad, Nabi SAW menyebut tentang seorang budak. Allah SWT. Nabi pernah letak tangan Nabi SAW. Hadis ni riwayat Imam Hakim. Okey, Nabi letak atas kepala, tangan Rasulullah atas kepala seorang budak. Allah SWT. Nama dia Sayyidina Abdullah bin Busri. Sambil Nabi kata, ya'ishu hadzal ghulam qarnan. Allah. Pemuda ini akan hidup selama 1 kurun. Lepas tu Sayyidina Abdullah bin Busri ni dia hidup selama 100 tahun. 1 tahun 1 kurun. 1 kurun 100 tahun. Maksudnya Nabi dah tahu. Ini apa yang Allah buka untuk Nabi SAW. Yang Allah tak buka, Nabi akan jawab, hanya Allah mengetahui. Yang Allah buka, Nabi cakap. Dia pegang kepala, dia akan hidup 100 tahun. Budak ni. Kita jangan buat betul pula. Pegang kepala kawan kita, saat nak scan, hidup lagi 3 tahun. Kesian kawan tu. Okay? Jangan itu. Okay? Dan Rasulullah juga sebut pada wajah beliau, iaitu Sayyidina Abdullah bin Busri ni, kamu lihat dia ada Allah SWT, macam suatu benda yang timbul lah. Dia panggil bisi macam lebih ataupun lebih kutil lah. Nabi sebut beliau tidak akan meninggal sehinggalah la yamutu hatta yadhhaba thu'lul min wajhihi. Dia tidak akan meninggal dunia sehinggalah kutil itu hilang dari wajahnya. Memang betul waktu mana dia nak meninggal, hilang. Dia meninggal. Nabi tahu kan yang gaib ni? Kerana yang ni illa man irtada mir rasul. Itu ayat Quran itu. Ada juga hadis tentang Allah SWT Muhammad. Nabi menasihati Sayyidina Habib bin Maslamah ketika bapa dia bertemu dengan dia di Madinah, sedangkan beliau ingin pergi melihat Nabi SAW. Bapa dia seorang kafir. Dan sebenarnya ayah dia ni hanya ingin menghalang anak dia ni, nama Habib bin Maslamah, sahabat Rasulullah ni, daripada tinggal bersama Rasulullah. Ayah dia main ziarah dia. Anak ikut Rasulullah. Ayah duduk dekat lain, tak mau ikut Rasulullah, kafir. Satu hari ayah buat-buat nak ziarah anak. Waktu mana Allah SWT, dia nak main dekat anak dia, Rasulullah bagi tahu, irji' ma'ahu fa innahu yushaku an yahlaka. Kembalilah engkau kepada dia, itu bapamu, sesungguhnya dia hampir meninggal dunia. Maksudnya seorang bapa nak main jumpa anak, dia kafir, tapi Nabi bagi tahu, kamu pulanglah pada bapa kamu, dia tak lama dah meninggal dunia dah. Tahu mana tu? Allah buka untuk Nabi SAW. Sedangkan mati ni Allah yang tahu. Tapi bila Allah berkehendak untuk membuka kepada illa man irtada min rasul, maka Allah bagi tahu pada Nabi SAW. Ni hadis ni, hadis yang ni riwayat Al-Imam Ibnu Asakir dalam kitab dia, dan juga Al-Imam Baihaqi ada riwayat juga hadis ini. Dan banyak lagi lah hadis. Di antaranya hadis Nabi SAW, Nabi sebut kepada Sayyidah Fatimah, anti awwalu ahli luhuqan bi. Maksudnya waktu Nabi nak wafat, Nabi bisik pada telinga Fatimah Zahra. Nabi kata, engkau daripada kalangan keluarga aku yang pertama sekali, yang paling awal akan bertemu dengan aku di alam barzah. Lepas tu memang Fatimah lepas 6 bulan meninggal dunia. Sebelum keluarga Rasulullah yang lain meninggal dunia. Anak Nabi ni yang meninggal dunia dulu ikut Nabi SAW. Dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah SWT. Dan banyak lagi lah hadis-hadis Nabi SAW tentang Nabi sebut akan berlaku ini, akan berlaku ini, sampailah di zaman kita pun Nabi sebut akan berlaku ini, akan berlaku ini. Berlaku tak? Berlaku. Contoh Nabi sebut akan berlaku di akhir zaman di antara alamatus sa'ah. Ni saya baca kitab ni. Kitab ni dikeluarkan oleh Jabatan Mufti Kerajaan Negeri 9. Bagus kitab ni, Jabatan Mufti keluar. Memang baca ni masya-Allah. Memang terjemahan dia masya-Allah bagus. Dan huraian yang sangat bagus.
Ini 40 hadis tentang akhir zaman. Okey. Yang dikarang oleh Al-Imam Al-Allamah Al-Muhaddis Abdul Aziz bin As-Siddiq Al-Ghumari Al-Hasani. Okey ya. Jadi dalam kitab ni sebut di antara alamat kiamat akhir zaman akan berlaku hujan yang lebihan hujan yang tidak datangkan manfaat tapi bencana. Allah berlaku zaman kita. Tapi tak tahulah yang ni yang Nabi maksudkan ataupun tidak. Tapi di segi umumnya kita faham di akhir zaman akan datang hujan-hujan yang banyak yang datangkan bencana. Hujan. Bahkan hujan tu kita rasa macam tak pernah berlaku sebelum ni. Awan yang kita tengok macam tak ada awan sebelum ni. Macam bukan awan yang sebelum ni. Itulah dipanggil apa? Ilmu mutaghayyirat. Ilmu mengkaji tentang perubahan-perubahan alam ataupun perubahan manusia. Perubahan itulah alamat kiamat. Dulu manusia macam ni, sekarang manusia macam ni. Itu alamat kiamat. Dulu alam macam ni, sekarang alam macam lain. Itu alamat kiamat. Dulu ada musim lah, ni tak ada musim. Dulu kami di Kedah ada bendang. Bendang ni sawah lah. Ada kata orang KL main, saya kata apa? Jom kita tengok bendang. Bendang tu apa? Oh, sini tak panggil bendang lah. Tak panggil bendang ni. Sawah, betul lah. Dia tu jom pergi bendang. Bendang tu apa? Sudah. Saya kata sawah. Oh, sawah. Okey ya. Kena belajar jugalah. Okey ya, kita ni. Saya orang KL main tempat kita. Saya kata apa? Saya kuliah di KL. Saya nak sudu. Kita ambil camcawat. Camcawat tu apa? Sudah. Camcawat tu sudu. Saya cakap kat dia, kalau tak ada camcawat kat dapur, ambil sudu lah, Mai. Kita melawak dia. Dia tak perasan kita melawak dia. Kalau camcawat tak ada, tak apa, ambil sudu je lah. Okay. Padahal sama saja. Okay. Orang Kedah tak panggil kicap, orang Kedah panggil toyo. Dia ambil toyo, Ustaz. Toyo tu apa? Pening orang KL. Toyo tak ada, ambil kicap tu apa main sini. InsyaAllah. Okay. Sama saja, sama orang yang sama saja. Bahasa-bahasa. Okay, jadi ini hujan. Tu Nabi sebut. Nabi sebut juga perubahan-perubahan alam yang akan berlaku, gempa dan sebagainya. Dan itu sungguh berlaku di zaman kita semua. Perubahan diri manusia. Manusia dulu macam ni, sekarang macam ni. Semua disebut oleh Nabi SAW. Panjang kalau kita nak sebut satu-satu. Kita pun dah lewat. Jadi Allah SWT Muhammad, hadis ini sangat penting. Nabi menyebut tentang semua peristiwa yang akan berlaku. Untuk apa? Untuk kita mengkaji, untuk kita belajar, untuk kita berhati-hati. Khususnya yang Nabi sebut tentang zaman kita. Akan datang satu zaman, kata Rasulullah. Hadis banyak dalam ni, saya tak baca dah, tak panjang. Simpulkan saja makna-makna hadis saja kita sampaikan. Akan datang satu zaman, tahun-tahun yang penuh dengan penipuan. Allah SWT. Dan akan datang satu zaman, tahun yang ke depan lebih buruk daripada tahun sebelumnya. Kita ingat tahun ni susah dah, tahun depan lagi susah macam tu. Tapi tak tahulah berlaku tak berlaku macam tu, wallahu alam. Sama ada betul itu dah berlaku ataupun akan berlaku. Yang pasti akan datang satu zaman, tahun depan lebih dahsyat ujian, musibah daripada tahun sebelumnya. Disebut oleh Nabi SAW. Dan itu sebenarnya kita nampak macam dah berlaku. Nabi sebut lagi tentang akan datang satu zaman manusia tak akan terima nasihat dan pandangan kita. Hadis ini selalu saya baca. Nabi bersabda, "Idza ra'aita syuhan muta'an wa hawa muttaba'an wa dunya mu'tharatan wa i'jaba kulli dhi ra'yin bi ra'yihi fa 'alaika bi khuwaisati nafsika." Itu pesanan Nabi SAW. Dan ada hadis Nabi kata apa? Di akhir zaman, Islam hanya pada nama, bukan pada diri. Islam, namanya Islam, diri dia tak macam orang Islam. Berlaku. Ada hadis Imam Ahmad, hadis sahih. Nabi bersabda, akan datang satu zaman, iaitu akhir zaman, beramal dengan agama, nak ikut agama macam genggam bara api. Saya tanya guru saya, apa maksud genggam bara api? Ni tak ditunjuk contoh, piring tak ada. Gelas tak apalah. Dia buat macam ni kat saya. Maksud Rasulullah, akhir zaman, nak amal agama, nak ikut agama macam genggam bara api. Dia kata kita tak betul-betul sangat pegang agama. Ada waktu kita ikut, ada waktu tak ikut. Kita pergi camping, kita pakai rok pendek, nampak apa-apa semua. Main sini, kita tutup aurat elok contoh kan. Marah pula orang kata, macam kata saya, tak kata siapa-siapa. Nah, kita duduk di surau, Masya Allah, okey. Bila kita pergi keluar, kawan kata, jom, kita pergi sekian-sekian tempat yang tak elok. Alah, sekian-sekian lah kan? Okey lah. Dia yang di surau tu bukan dia yang di luar. Ada hari kita boleh beramal, ada hari tak boleh beramal. Ada hari boleh bangun solat, ada hari macam, solat ni macam dah, rasa macam berat sangat. Apa maksud genggam bara api? Macam ni. Kita kalau genggam bara api, kita bukan buat macam ni.
Macam tu. Panas. Maksudnya apa? Di akhir zaman bila mukmin, muslim, umat akhir zaman amalkan agama, kadang-kadang dia lepas. Kadang dia pegang, kadang dia lepas. Ada hari dia okey, dia ikut. Oh ni Islam kata macam ni, kita kena ikut. Ada hari dia kata, tak apalah kita adjust lah sikit. Tak apa ni, kita kira lain lah nanti. Boleh taubat lepas semua ni. Dia buat macam tu. Ada waktu dia kata, taubat, nanti taubat lah buat dulu. Ada hari dia kata, jangan, bahaya ni. Baik. Dia tak stabil tu. Perubahan berlaku pada diri dia. Ini alamat kiamat. Zaman dulu, zaman Rasulullah, orang soleh. Orang baik-baik, orang jahat-jahat. Zaman kita, baik hari ni, belum tentu esok baik. Kecuali orang yang dipelihara oleh Allah SWT. Kenapa? Akhir zaman ni zaman dipanggil apa? Zaman perubahan. Zaman pertukaran pelbagai sikap, trend, perangai dunia dan pelbagai cara pemikiran dan sebagainya. Okay, jadi Allah SWT, Nabi sebut juga, dan hadis yang saya nak tutup ni, hadis tadi saya baca, idza ra'aita syuhan muta'an, apabila engkau melihat Allah SWT hawa nafsu yang diikuti. Allah SWT apabila engkau melihat syuhan ni bakhil. Syuhan maksud di sini, orang hanya keluarkan duit untuk belanja diri dia, untuk kepuasan dia, tapi bukan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh, kalau dia nak buat rumah, dia buat betul-betul mahal. Dia beli kereta mahal. Ini bukan nak kata kat sesiapa, tapi ini akhir zaman Nabi sebut, dia panggil apa keadaan tu. Tapi bila dia nak keluarkan duit untuk kebaikan akhirat dia, dia ada syuhan. Contoh, untuk dia nak makan, dia boleh belanja sebanyak RM100 untuk dia makan seorang. Seorang RM1 tu biasalah amalan ni. Tapi bila orang miskin kata, pakcik, saya tak makan lagi. Kalau bagi orang miskin makan, Allah firman dalam Quran tentang kelebihan dan juga kemuliaan orang beri makan pada orang miskin. Nabi pun anjurkan, sedekah menghalang kita daripada api neraka. Ini dia kedekut. Dia tenang ambil RM5 pergi makan. So minta dah. Contoh, untuk diri dia, untuk nafsu dia, dia makan pun untuk tidur saja RM1. Orang ni makan sebab nak bangun ibadat, ataupun dia miskin lapang, RM5, RM10, RM20 atau RM50, bukan lebih daripada apa yang dia buat. Untuk diri dia, dia akan belanjakan sungguh-sungguh. Untuk jalan Allah, dia keluarkan sikit. Zaman tu akan datang, kata Nabi SAW. Tapi bukan semua orang macam tu lah. Bukan semua orang macam tu lah. Ada orang kaya yang soleh, yang taat, yang dekat dengan Allah SWT. Tidak ada bakhil. Ada. Okay, ya? Kita jangan sebut ini, kita pun anggap negatif. Oh, orang ada duit negatif. Tidak. Nabi puji orang kaya tu. Nabi sebut, sebaik-baik harta yang berada dalam tangan orang soleh. Harta ni bagus, tapi mesti dalam tangan orang yang baik. Kalau dalam tangan orang yang tak baik, harta tak bagus lah. Dia belanja dan juga dia guna ke jalan yang tak elok. Jadi tak bagus harta tu. Hisab yang panjang, berat nanti di akhirat. Tapi bila orang soleh yang pegang harta, orang soleh orang baik lah, yang jujur, yang amanah, yang takut pada Allah, belanja ke jalan yang halal saja. Orang ni memang layak pegang harta. Harta banyak mana pun, semakin dekat dia dengan Allah. Kalaulah orang kaya jauh dengan Allah, lagu tu Nabi Sulaiman macam mana? Nabi Sulaiman dia punya pintu istana pun daripada emas. Tu pintu tu. Bukan istana dia lagi, pintu istana. Allah SWT. Tapi disebabkan dia orang yang dekat dengan Allah, orang yang takut pada Allah, apa yang dia ada, kekayaan dia ada tu semuanya kebaikan. Kebaikan semuanya. Okey, ya? Jadi Nabi SAW, apabila kamu melihat syuhan muta'an wa hawa mutaba'an, Allah SWT, dan dia tengoklah tiket bola. Baru ni saya sembang dengan seorang ni, dia pergi tengok bola final. Sehari 2 hari dia bertolak pergi Qatar. Saya ingat dia nak ajak saya, bagus juga. Okay, melawak. Dia nak pergi, dia kata, dia cerita pasal saya pasal dia beli tiket. Tiket dia beli tu harga RM3,000. Itu bukan depan sekali, bukan yang paling inilah, terbaik tempat tu. Dia macam tengah sikit. RM3,000. Dan baru ni kata dia orang pakat minta nak beli. Tak tahulah mereka punya macam mana mereka buat tu. Saya tak tahu, Allah alam. Sistem dia tu. Dia kata kawan ataupun orang lain yang tak boleh pergi Qatar, dia jual, dia lelong. Lebih harga RM3,000 jadi berapa? Soalnya final ni dia panas sikit sebab tim-tim yang tak jangkau tu masuk pergi ke semifinal. Ni cerita bola pula lah, minta maaf lah. Okay. Tapi ada pengajaran maksudnya. Tak apalah, kita semua pun duk tengok bola juga kan. Yang tak minat bola minta maaf lah. Okay, minta maaf. Kalau minat badminton, nanti ke depan kuliah saya cerita badminton pula lah.
tak tenis ke apa semua. Jadi RM3,000 dia beli. Dia beli bila ni? Bulan Mac beli. Dah buka dah. Dia beli bulan Mac dia datang. Ni cerita betul lah, saya jumpa dia semalam. Dia nak pergi sehari 2 hari. Dia kata baru ni ada orang dalam online tu, dia tak boleh pergi, dia lelong. Maksudnya dia buka, siapa nak beli, dia main harga lah. Nak letak apa? Dia kata saya ambil RM5,000, saya ambil RM10,000, saya ambil RM30,000, saya ambil RM40,000. Letak lagi, siapa lagi? Sampai RM150,000 dia jual. Model RM3,000, RM150,000. Kalau gitu 500 lagi kita kena beli banyak sikit kan. Lawak lah. Okay. Jadi RM150,000. Saya tanya dia, tak mau jual ke? Dia memang mau minta banyak. Dia ada kilang apa semua dah. Okay, dia duduk KL ni lah. Saya kata jual lah, duit banyak tu. Dan ikut memang nak jual Ustaz, tapi suasana tu final lah. Tak apalah, okey lah, pilih. Okay, tak apalah, dia ambil cari pengalaman dia. Dan dia pun ada kerja di sana. Dia RM3,000 jadi RM150,000. Masya Allah. Okey, jadi untuk beli tiket dia tengok bola tu mungkin ratusan ribu boleh keluar. Tapi bagaimana ke jalan Allah yang untuk selamat kita nanti di akhirat? Oh banyak. Itulah Nabi sebut penyakit nah. Tapi bukanlah kita nak tuduh orang yang beli RM1,000 tu dia penyakit akhir zaman, maksudnya dia tidak. Mungkin dia infak tu sehari RM1,000,000. Dia beli RM1,000 tu biasa lah. Allah Alam tak tahu. Itu hal orang kita tak hukum. Okey, ra'aitan syuhan muta'an wa hawa mutaba'an. Hawa nafsu yang diikuti. Di akhir zaman orang akan ikut hawa nafsu, tak guna akal. Tak guna akal yang waras, dikira nafsu saja. Dikira apa nak jadi, aku buat dulu nafsu. Tengok di Facebook, tengok di TikTok, tengok di YouTube. Menarinya, joget lah apa semua, buat panggil tak elok, buat konten-konten yang kita tengok buruk lah. Tak semesti yang jenis hawa nafsu ni. Kadang-kadang yang benda yang kutuk, buat benda pelik, prank-prank ni apa semua ni. Okay, jadi seolah dia rasa macam tak ada malu tu. Kenapa tu? Hawa nafsu yang diikuti. Akal dah macam hilang. Tak ada pertimbangan. Dia tak rasa malu orang kutuk dia. Bahkan dia rasa syok orang komen dia. Dia tu komen. Lagi naik video dia. Macam tu pula zaman lah ni. Zaman dulu orang takut bila orang komen terburuk. Zaman lah ni orang buang akal. Dia naikkan nafsu. Orang kutuk pun tak apa, janji dapat duit konten ni. Itu akal dah hilang. Nafsu tu. Duit. Sedangkan akal yang sihat kata apa? Aku tak sanggup orang kutuk aku. Tak elok. Aku ni mulia. Allah jadikan aku orang Islam. Orang beriman, umat Nabi SAW. Kena jaga kehormatan aku. Hilang akal. Ila ra'aitan syuhan muta'an wa huwa mutaba'an wa dunya mutharatan. Dunia yang sangat terkesan di hati manusia lebih dari akhirat. Zaman ini kata Rasulullah. Wa i'jaba kulli dhi ra'yin bi ra'yihi. Pemikir, seorang pemikir kagum dengan pemikiran dia. Kalau orang potong pemikiran dia, orang bagi pandangan yang lain, dia akan kata, engkau tahu apa? Engkau berapa PhD engkau ada? Engkau sijil tinggi mana? Oh, dia bagi ayat tu. Jadi, inilah akhir zaman, penyakit umat akhir zaman. Bila kamu dah lihat semua ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah engkau jaga diri engkau dan keluarga engkau saja, ataupun kelompok engkau. Tinggal orang awam. Jangan duk bertengkar dengan mereka. Maksudnya, bina diri. Jaga iman. Isu-isu ni jangan ambil tahu sangat. Kecuali yang penting, yang memang kita kena masuk campur. Yang macam tak perlu sangat, pergi lah. Kau suka lah artis tu bergaduh dengan artis ni, isu daripada orang. Dia lah selesai ni. Kita ambil isu-isu yang penting. Banyak akan kena tinggal itu, urusan-urusan isu-isu tu. Supaya kita dapat membina diri dan keluarga. Kalau kita duk peduli orang, kita tak boleh nak ubah orang pun. Kita tengok diri kita pun tak peduli, diri kita pun tak dapat nak diubah. Dan keluarga kita. Akhirnya semuanya rosak. Alhamdulillah min dhalik. Ini di zaman banyakkan selawat, banyakkan zikir, jaga solat. Tengok anak-anak kita terbiah. Apa yang mereka buat? Kawan dengan siapa? Zikir dan selawat mereka baca dak setiap hari. Quran mereka macam mana baca dak setiap hari. Didik ini penting. Jaga kawan-kawan kita, jaga jemaah surau kita. Teruskan majlis ilmu, teruskan bimbingan dengan perkara-perkara yang baik. Teruskan buat program menyatukan umat Islam, menyatukan orang surau, menyatukan orang Korea. Buat yang ni. Yang ni yang disuruh oleh Nabi SAW. Dan tinggalkan perkara yang tak boleh kita ubah pun. Yang kita masuk campur tak ada kesan pun. Doakan saja. Doakan saja. Samping usahalah. Sebaik yang mungkin kalau kita mampu usaha, insya-Allah. Sekadar tu dulu tentang apa yang dipesan oleh Nabi SAW. Mudah-mudahan kita selamat daripada mencaci, memfitnah ataupun komen perkara yang kita tidak tahu. Komen sesuatu yang kita tak ada ilmu pun. Dan kita selamat daripada segala fitnah-fitnah akhir zaman, khususnya fitnah Dajjal. Sekadar itu dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillah. Al-Fatihah.